Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Papa Gomo yang menjadi idola kepada ramai orang. Anda mungkin salah seorang daripada pengidola Papa Gomo, tapi saya tidak. Papa Gomo akhirnya terima balasan apabila dipenjara 30 hari dan bayar kos Rp30.000 karena hina mahkamah. 30 hari je pun. Macam itulah kan. 30 hari berapa lah sangat. Kan? Selain itu hanya bayar 30.000. Bukan banyak pun. Papa Gomo kan banyak duit mungkin. Sebab dia suka nak buat spekulasi. Banyak juga perbuatan-perbuatan yang agak panas. Paling teruk sekali apabila menghina mahkamah. Apa kesalahan Papa Gomo? Sehingga kan dia dipenjara 30 hari dan juga dengan denda Rp30.000. Ramai orang dalam ruangan komen sebenarnya tidak setuju dengan denda ataupun hukuman yang diterima oleh Papa Gomo. Ada yang kata Papa Gomo sepatutnya dipenjara 30 tahun. Itu komen mereka lah. Tapi bagi saya 30 tahun kah 30 hari kah tetap sama juga bersalah. Penulis blog Papa Gomo atau lebih dikenali sebagai Wan Muhammad Azri Wan Deris dijatuhi hukuman penjara 30 hari oleh Mahkamah Tinggi di sini hari ini selepas didapati bersalah menghina mahkamah. Pesuruhjaya Kehakiman Gan Ti Chiong menjatuhkan hukuman itu selepas membenarkan permohonan komital yang difailkan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein terhadap Wan Muhammad Azri. Mahkamah turut memerintahkan Wan Muhammad Azri membayar kos sebanyak Rp30.000 kepada Razaruddin. Namun mahkamah membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman sehingga menunggu rayuan. Saudara-saudara sekalian, adakah ini akan menjadi pengajaran kepada Papa Gomo? Atau adakah ini akan menjadi lebih panas lagi? Sila tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar, kami benci pemfitnah. Tapi sebelum itu izinkan saya berkongsikan kepada Anda dulu, ini Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Ada juga imun badan kita yang menyerang diri kita sendiri. Terapi imun ini mengajar dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, kuat, dan seimbang untuk mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu, imun badan kita lah yang menyerang penyakit, akar penyakit yang dalam tubuh badan kita supaya kita sembuh dan sehat. Cepat dapatkan produk yang hebat ini, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini. Produk ini lulus KKM, halal, dan juga diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, dalam penghakimannya, Gan berkata, permohonan maaf yang dibuat oleh Wan Muhammad Azri di media sosial pada 1 Mei lalu tidak boleh diterima sebagai permohonan maaf sebenar kerana tidak menunjukkan kekesalan. Defendant seorang yang mahir menggunakan media sosial. Jika benar mahu memohon maaf, dia tahu cara betul untuk menyampaikannya, sama ada di YouTube, TikTok atau aplikasi X, apatah lagi muzik latar lagu P.Ramlee. Maafkan kami dalam video itu lebih menyerupai video hiburan, bukannya permohonan maaf, katanya. Susulan itu mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 15 hari kerana gagal mematuhi perintah mahkamah untuk memohon maaf dengan sempurna kepada Razaruddin, serta tambahan hukuman penjara 15 hari lagi kerana memuat naik video baharu yang tidak menunjukkan penyesalan. Kedua-dua hukuman itu berjalan secara berasingan. Pada 27 Disember tahun lalu, Razaruddin memfailkan saman fitnah dengan nilai ganti rugi RM3 juta terhadap Wan Muhammad Azri, membabitkan satu kenyataan yang turut mengaitkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada 10 Januari lalu, Razaruddin memperoleh perintah injuksi yang melarang Wan Muhammad Azri atau ejennya daripada menerbit atau menyebarkan kenyataan berunsur fitnah terhadap beliau di mana-mana platform media sosial
sehingga kes saman selesai. Nazarudin memperoleh kebenaran Mahkamah Tinggi pada 10 Februari untuk memulakan prosiding komital terhadap Wan Muhammad Azri selepas gagal mematuhi perintah injuksi itu. Pada 30 April lalu, bekas anggota polis itu hadir ke mahkamah dan membaca kenyataan permohonan maaf secara terbuka. Menyatakan penyesalan tanpa syarat kerana merujuk Nazarudin dalam bentuk yang merendahkan maruah melalui satu hantaran media sosial pada 14 Januari. Wan Muhammad Azri turut memohon maaf kerana memuat naik gambar yang disunting membabitkan Nazarudin keesokannya. Wan Muhammad Azri turut memberi aku janji kepada mahkamah. Permohonan maafnya akan dimuat naik di YouTube, Telegram, X dan TikTok pada 30 April serta kekal dalam tempoh sekurang-kurangnya 7 hari. Video permohonan maaf yang dimuat naik pada 30 April lalu itu menggunakan lagu Maafkan Kami nyanyian Allahyarham Tan Sri P.Ramlee sebagai muzik latar. Papagomo juga diperintahkan menarik balik, menurunkan dan memadamkan penerbitan siaran video di YouTube, TikTok dan Facebook, Telegram dan X miliknya pada 14, 15, 20 dan 22 Disember tahun lalu yang mengandungi kenyataan fitnah terhadap Nazarudin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Penunggang isu masa jadi kerajaan depa cadang URA. Bila jadi pembangkang depa bantah URA. Itu kata Datuk Dr. Ismail Saleh. Tapi yang menariknya pagi hari ini ialah tentang pendedahan menarik berkaitan dengan pembaharuan semula bandar ini. PSB menyatakan bahawa bila ajak bincang tidak datang, tapi sekarang bising di luar. Bayangkan, inilah sikap pembangkang yang paling keji dan paling jijik sekali. Waktu diajak untuk berbincang, mereka tidak datang, tapi buat bising di luar. Inilah, mereka sekadar mau bising, tapi tidak memberikan apa-apa cadangan. Sebanyak 108 sesi libat urus telah diadakan bagi merangka akta pembaharuan semula bandar PSB. Namun tiada seorang pun wakil pembangkang yang hadir. Bayangkan, 108 sesi libat urus diadakan bagi merangka akta pembaharuan semula bandar. Tapi malangnya tiada seorang pun wakil pembangkang yang hadir. Ini yang saya hairan ketika saya ketahui pendedahan dan fakta ini agak mengejutkan saya dan paling mengecewakan. Bagaimana mereka bising di luar tapi tidak mau terlibat dalam libat urus. Mereka cakap konon tiada libat urus yang baik, tapi mereka tak pernah hadir pun dalam sesi libat urus itu. 108 sesi, bayangkan. Pemerhati Jason Yu berkata, kegagalan pembangkang berbuat demikian berlaku ketika kerajaan telah berusaha menjelaskan pelaksanaan rang undang-undang RUU PSB kepada semua pihak berkepentingan. Setiap saluran dialog dibuka, setiap soalan dijawab dan setiap kebimbangan diberi ruang untuk dibincangkan. Tapi mereka bising, bak kata pepatah, macam ayam riu sekampung. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci orang bising. Sebelum itu, izinkan saya untuk kongsikan kepada Anda semua, ini terapi imun Transovictor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang tidak lagi kuat melawan penyakit. Imun badan yang bodoh juga menyerang diri kita sendiri. Tapi, terapi imun ini mengajar, mendidik, dan menguatkan, menyeimbangkan imun badan kita, sehingga imun badan kita bukan sekadar kuat, tetapi mengetahui mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera, dan ingat, produk ini lulus KKM dan halal. Dapatkannya, mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik lagi ialah
bukan sekadar sesi penerangan. Kerajaan turut menganjurkan lawatan tapak pada bulan Mei bagi memberi peluang kepada semua wakil rakyat melihat sendiri keadaan kawasan pembaharuan. Ahli Parlimen Pembangkang turut dijemput secara rasmi, namun tiada seorang pun hadir, tegasnya. Sehubungan itu, Jason berpendapat kerajaan terbukti tidak pernah menutup pintu dialog, tetapi peluang yang dibuka langsung tidak disambut oleh pihak yang paling lantang menolak PSP. Soal keberkesanan bukan pada keterbukaan kerajaan, tetapi pada keengganan mereka pembangkang untuk duduk semeja dan berbincang. Kerajaan memilih pendekatan inklusif dan terbuka kerana masa depan rakyat bandar lebih penting daripada politik. Sebaliknya, ketiadaan pembangkang dalam sesi libat urus menunjukkan penolakan mereka tidak datang dengan fakta. Sebaliknya berdiri di atas persepsi dan andaian. Tidak wajar sementara itu Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa, Datuk Dr. Alias Ramili menegaskan bahawa gesaan agar RUU PSB 2025 ditangguhkan sebagai tidak wajar kerana ia telah melalui sesi libat urus dan rundingan yang komprehensif. Menurutnya, sehingga kini pihaknya sudah melaksana 108 sesi libat urus membabitkan Badan Profesional, Persatuan Penduduk dan tokoh akademik. Kita tidak nampak mengapa mereka perlu lagi penangguhan untuk sesi sidang Dewan Rakyat yang akan datang, kerana kita rasa telah melalui proses rundingan dan sesi libat urus yang cukup bagi memenuhi sebahagian besar kehendak. Cuma ada beberapa NGO badan bukan kerajaan yang memberi pandangan tertentu, katanya pada sidang media di Parlimen hari ini. Alias berkata RUU PSB dan RUU sewaan kediaman tidak mempunyai hubungan antara satu sama lain. Tidak ada langsung hubungan di antara Akta Sewaan Kediaman dan Akta PSB, memang tidak berkaitan langsung. Dalam masa sama, beliau menegaskan bahawa isu berkaitan tanah kekal di bawah bidang kuasa negeri. Tidak ada sedikit pun pelanggaran dalam konteks RUU PSB ini untuk mengambil kuasa pihak berkuasa negeri, termasuk pihak berkuasa tempatan dalam hal berkaitan urusan tanah serta perancangan. Malah tapak yang dikenal pasti untuk tujuan PSB ini pun datang daripada negeri, bukan daripada persekutuan, katanya. Pengisytiharan tapak bagi tujuan pembangunan bandar juga harus dibuat oleh pihak berkuasa negeri dan diwartakan oleh negeri. Jelas beliau lagi pihaknya juga telah menerima sebanyak 534 tapak yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa negeri dan dikemukakan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Terdahulu, 4 negeri di takbir pembangkang menolak RUU PSB dengan alasan dikuatiri memberi implikasi besar terhadap kuasa otonomi negeri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.